Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syariah binti Ishak daripada PPSLP Sel 2, Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang cara dan juga langkah dalam pembinaan Google Site saya. Jadi tajuk utama untuk penghasilan tugasan ini adalah isu kewarganegaraan Twitter, dan isu yang dipilih oleh saya adalah jenayah kecurian identiti, dan platform yang saya gunakan adalah Google Site. Jadi apakah objektif dan daripada tugasan ini? Objektif ini untuk membina masyarakat yang mengetahui tentang isu kewarganegaraan digital. Yang kedua, dia untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang apa itu isu jenayah kecurian identiti dan juga apa itu isu jenayah kewarganegaraan digital yang berlaku pada masa kini. Yang ketiga, dengan pendedahan yang diberi dapat melahirkan masyarakat yang lebih berpengetahuan, bersosial dan bertanggungjawab dalam menggunakan media digital dan juga alat-alat telekomunikasi. Apa big idea untuk melakukan tugasan ini adalah melahirkan warga negara digital yang lebih berkualiti dan memahami dalam penggunaan media sosial yang ada. Apa antara soalan-soalan yang saya kemukakan untuk menjawabkan persoalan dalam tugasan ini adalah, yang pertama, apa itu punca utama berlakunya isu jenayah kecurian identiti ini? Yang kedua, bagaimana cara mangsa kecurian identiti ini mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi? Dan seterusnya, di manakah sumber aduan dan juga tempat untuk mereka tempat yang tepat untuk bangsa ini memberitahu masalah mereka. Baiklah, dalam pelaksanaan tugasan ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca dan juga memahami soalan tugasan serta melakukan pencarian artikel. Soalan tugasan ini saya menggunakan Google Site, iaitu saya meneroka dahulu soalan tugasan untuk meneroka dahulu apa itu laman sesama Google Site. Jadi saya meneroka dahulu Google Site. Baiklah, yang pertama iaitu ini merupakan antara platform yang saya gunakan untuk membuat pencarian artikel, jurnal dan juga sumber rujukan untuk saya punya soalan tugasan. Jadi elemen SLM yang saya gunakan adalah A, iaitu belajar cara belajar, di mana saya mencari maklumat dan artikel yang berkenaan dengan isu yang saya telah pilih dan telah saya persetujui untuk lakukan. Untuk memperoleh pengetahuan ini, saya menggunakan kemahiran membaca dan memahami artikel yang saya pilih supaya maklumat yang diberikan dan juga diletakkan adalah sahih dan benar. Seterusnya, elemen 6C yang saya gunakan, yang pertama adalah C2, iaitu kewarganegaraan. Kerana dalam mencari artikel dan sumber rujukan ini, saya sebagai bukan sahaja tugasan ini, tapi sebagai warga negara digital, saya hendaklah mencari laman rasmi dan juga sumber-sumber rujukan yang betul lah untuk memasukkannya ke dalam Google Site saya. Jadi saya telah melalui beberapa aplikasi untuk mencari maklumat yang sahih. Seterusnya C6, iaitu pemikiran kritis, di mana saya meningkatkan pemikiran kritis dengan pencarian maklumat ini, iaitu saya dapat memperkembangkan lagi idea dan pengetahuan untuk melakukan soalan tugasan ini. Bagi elemen 3E pula, saya menggunakan, untuk langkah pertama ini, saya menggunakan engagement, iaitu melalui pencarian maklumat ini, berlakunya keterlibatan pelajar dalam teknologi digital, di mana saya mengakses aplikasi yang ada dan saya mencari maklumat melalui sumber-sumber digital yang ilmiah. Okay, jadi untuk 3R, iaitu saya menggunakan region and relevant, di mana saya menetapkan sasaran dahulu apabila saya membaca soalan tugasan. Jadi sasaran ini membantu saya untuk menghasilkan tugasan yang lebih tepat dan berkualiti.
untuk saya mencapai sasaran yang telah saya tetapkan. Jadi aplikasi dan teknologi sumber digital yang saya gunakan adalah yang sedang saya paparkan, iaitu saya menggunakan YouTube untuk mencari seperti laporan-laporan akhbar daripada laman rasmi mereka sendiri seperti Harian Metro, TV3 ataupun TV9. Mereka mempunyai laman rasmi tersendiri di aplikasi YouTube. Seterusnya untuk pencari artikel, saya menggunakan Google Scholar untuk mendapatkan sumber artikel. Baiklah. Seterusnya untuk langkah kedua saya untuk langkah kedua saya mencari rakan pembelajaran global untuk membantu saya dalam menghasilkan soalan tugas saya ini. Jadi untuk elemen SLM, saya menggunakan perhubungan, iaitu saya mencari dan menghubungi rakan pembelajaran global ini di internet dan artikel yang saya pilih. Rakan pembelajaran global saya pilih melalui artikel yang telah saya ambil di Google Scholar. Jadi saya hanya email sahaja melalui email yang telah diletakkan di dalam artikel tersebut. Jadi untuk elemen 6C, saya menggunakan kolaboratif, iaitu saya berkolaboratif dengan komuniti serta rakan global untuk menghasilkan sesi temu bual dengan rakan tersebut. Oleh itu saya dapat meningkatkan tahap jalinan dan jaringan dengan komuniti. Yang kedua, C4, iaitu komunikasi. Di dalam elemen 6C itu saya menggunakan komunikasi untuk langkah yang kedua ini, iaitu saya berkomunikasi dengan rakan pembelajar global ini melalui media sosial. Saya berhubung dengan rakan ini melalui media sosial untuk mendapatkan maklumat berdasarkan isu yang telah saya pilih. Untuk elemen 3E pula, saya menggunakan engagement, iaitu saya membina dan mencari lebih banyak maklumat melalui rakan pembelajar global ini melalui aplikasi Google Scholar dan juga email. Dari situ saya membina pengetahuan lebih banyak dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Untuk elemen 3R pula, saya menggunakan relationship, iaitu saya menghasilkan perhubungan dengan guru saya juga memperoleh menghasilkan perhubungan dengan guru bagi mendapatkan maklumat dan pendapat tentang saya punya pilihan rakan pembelajaran global saya. Jadi saya membina perhubungan dengan guru. Jadi teknologi dan sumber digital yang saya gunakan adalah email dan WhatsApp. Dalam menghasilkan komunikasi itu, saya menggunakan Zoom juga untuk berkomunikasi dengan rakan pembelajaran global saya. Bila untuk langkah yang ketiga, saya menyebarkan beberapa pautan maklum balas kepada responden tentang isu yang saya pilih untuk menerima pendapat dan juga idea daripada responden. Ini merupakan Google Form yang telah saya bina dan saya telah kongsikan di laman media sosial saya. Jadi untuk elemen SLM, saya menggunakan perhubungan di mana saya buat perkongsian soal selidik ini untuk menghasilkan jaringan dan jalinan dengan pelajar, rakan sebaya, guru dan juga orang awam untuk mendapatkan responden. Seterusnya untuk elemen 3C, saya menggunakan kewarganegaraan, iaitu saya membuat pautan ini menggunakan laman rasmi dan juga saya menyebarkan maklumat dan borang soal selidik ini di laman rasmi dan sahih. Seterusnya kolaboratif, di mana saya berkolaboratif dengan rakan sosial, rakan di media sosial saya dan juga guru-guru dan juga pensyarah untuk mendapatkan idea dengan lebih banyak untuk dimasukkan ke dalam laman sesawang saya ini. Untuk elemen 3E pula, saya menggunakan engagement, iaitu saya melakukan perkongsian yang dilakukan ini bertujuan untuk lebih banyak pendapat dan juga pandangan. Kerana dalam melakukan kerja ini, saya perlukan pendapat dan juga idea daripada orang lain untuk mengetahui tentang isu kecerdasan identiti ini.
Untuk elemen 3R pula, saya menggunakan hijau dan relevan, iaitu saya menetapkan sasaran dalam melakukan Google Form ini, iaitu saya menyasarkan dalam 50 orang untuk menjawab borang soal sidik saya ini, supaya apa yang saya cuba kumpulkan itu mencapai sasaran yang telah saya sasarkan. Jadi antara platform media sosial yang saya gunakan adalah Instagram dan WhatsApp untuk menyebarkan saya punya pautan soal sidik. Dan juga untuk menghasilkan pautan soal sidik ini saya menggunakan Google Form. Baiklah, langkah yang seterusnya adalah membina Google Site. Baiklah, ini merupakan Google Site saya. Jadi saya akan kongsikan. Okay, di Google Site ini saya belajar cara belajar juga, kerana saya belajar cara untuk memasukkan setiap elemen yang ada ke setiap elemen yang ada, dan juga untuk berkongsikan maklumat yang telah saya kumpul tersebut di dalam laman sesawang saya ini. Untuk elemen 6C pula saya menggunakan creativity, iaitu saya menggunakan creativity saya untuk menghasilkan laman sesawang yang lebih menarik, di mana saya memasukkan, saya juga menggunakan Canva untuk memasukkan elemen yang lebih menarik di header ataupun tajuk saya, iaitu saya edit menggunakan template yang telah disediakan di Canva. Khususnya saya menggunakan C6, iaitu pemikiran kritis, di mana dengan pembinaan laman sesawang ini dapat meningkatkan tahap pemikiran kritis saya untuk pengetahuan tentang teknologi dan juga bagaimana untuk membina laman sesawang yang lebih menarik perhatian pembaca. Seterusnya saya menggunakan untuk elemen 3E, saya menggunakan extension, iaitu saya menggunakan laman sesawang inilah sebagai pengantara untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk menghasilkan tugasan yang lebih kreatif dan inovatif. Untuk 3R saya menggunakan hijau dan relevan, iaitu menghasilkan satu laman sesawang yang mampu untuk memberikan maklumat yang tepat, sahih dan boleh difahami oleh pembaca setelah saya sebarkan link ke site saya. Jadi teknologi dan seperti yang saya gunakan adalah Google Site sahaja dan juga Canva sedikit untuk penghasilan tajuk. Baiklah, saya kembali kepada saya punya slide. Okay. Seterusnya, ini merupakan langkah seterusnya adalah saya menyebarkan maklum balas terhadap Google Site yang telah saya bina kepada rakan. Saya juga meminta pendapat daripada pensyarah untuk memberikan sedikit komen dan juga respon terhadap laman sesawang saya untuk saya menambah baik apa yang perlu. Di sini saya membuatkan perhubungan, iaitu saya membina perhubungan dengan perhubungan yang saya bina ini untuk bertujuan menerima maklum balas dan juga komen untuk memperbaiki kesilapan saya. Sesuai aspirasi, iaitu dengan maklum balas yang dibina ini dapat mampu untuk membina motivasi untuk saya, jadi untuk saya menambah baik lagi tugasan saya sebelum saya menghantarnya kepada pensyarah saya. Baiklah, untuk elemen C, 6C saya menggunakan kolaboratif, iaitu saya berkolaboratif dengan guru dan untuk menerima maklum balas, dan juga komunikasi, iaitu saya berkomunikasi dengan guru saya untuk menerima respon terhadap laman sesawang yang telah saya bina. Iaitu pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini di mana setelah saya menerima maklum balas dan juga komen serta respon, saya memperbaiki dan menambah baik untuk membuatkan tahap pemikiran kritis saya lebih bertambah dengan penambahbaikan tersebut. Kerana saya ada melakukan dalam 2 atau 3 penambahbaikan untuk Google Site saya, kerana saya ada menerima respon daripada pensyarah untuk memperbaiki beberapa elemen yang tersilap dalam saya punya laman sesawang.
Elemen 3E adalah enhancement, di mana saya memperbaikilah laman sesawang saya berdasarkan respon yang telah diberikan. Relationship, di mana saya membuat hubungan dengan guru bagi memperoleh maklum balas serta respon yang terhadap laman sesawang yang telah saya hasilkan. Jadi respon ini saya ada setelah berdasarkan apa yang telah saya paparkan ini, saya berkongsikan maklum balas Google Search saya di Instagram, WhatsApp, dan juga saya ada menunjukkan Google Search saya ini kepada pensyarah untuk menerima komen dan respon melalui WhatsApp. Baiklah, pesan daripada tugasan ini, saya dapat membina pengetahuan yang lebih meluas tentang apa ini Google Site dan juga macam mana cara untuk saya memasukkan elemen, mencari maklumat yang betul, mencari artikel yang betul. Jadi ianya sangat membantu untuk menambahkan lagi pengetahuan saya. Yang kedua, untuk menambah kreativiti dalam menghasilkan sesuatu produk. Jadi dengan penghasilan Google Site ini, saya lebih kreatiflah untuk menghasilkan Google Site yang lebih menarik, kerana Google Site yang menarik ini lebih membantu dan juga menarik lebih ramai pembaca, kerana dengan elemen-elemen yang dimasukkan ini membantulah untuk menyerikan lagi Google Site saya. Yang ketiga, tugasan ini sangat membantu saya dalam membina jaringan perhubungan dengan komuniti lain, seperti menghubungi rakan pembelajaran global. Itu sangat membantu kerana saya bukannya seorang yang selalu melakukan jaringan perhubungan yang secara global. Jadi tugasan ini membantulah saya dalam konteks perhubungan sosial saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.